Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita pada hari ini, yang menjadikan kita hamba-hambanya yang masih lagi diberikan ruang, kekuatan, kesihatan, kelapangan masa dan petunjuk untuk hadir dalam majlis ilmu. Dan kita mengharapkan dengan adanya majlis yang begini, Allah memberikan kita ilmu yang tepat, seterusnya beramal dengan ilmu tersebut dan istiqamah dengan ilmu tersebut, dan akhirnya membawa kepada syurga yang dijanjikan pada kita, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk bab yang berikutnya, pada bab yang ke-20. Babud dilalati ala khairin wad du'ai ila al-huda aw dalalah. Bab yang berkaitan dengan seruan kepada yang benar, ataupun bab ajakan kepada yang benar atau kebaikan. Ni bab dia tak berapa nak ni. Siapa yang ada buku lain, dia tulis apa? Okey. Pada buku ni dia simple sangat, bab ajakan kepada yang benar dan yang sesat. Kalau ikutkan babud dilalati ala khair, bab apa? Menunjukkan kepada kebaikan. Ya, begitu kedudukannya. Jadi betul, buku yang ni kena betul sikit. Bab menunjuk kepada jalan kebaikan dan menganjurkan atau menyeru kepada benar, jalan kebenaran, atau tu bukan dan tu, atau yang sesat, ya, atau kesesatan. Imam An-Nawawi rahimahullah telah mengetengahkan bab yang begitu, di antara bab yang penting dalam siri kehidupan kita, yang mana dia telah meletakkan babud dilalati ala khairin wad du'ai ila hudan aw dalalatin. Maksudnya bab menyeru, menunjuk kepada kebaikan dan menyeru kepada kebenaran atau kesesatan. Bab ini menjelaskan ayat-ayat yang menerangkan bahawa manusia harus menjadi para penyeru kepada Allah. Namun dakwah hanya bisa sempurna bila diimbangi dengan pengetahuan manusia atas apa yang ia serukan. Untuk menjelaskan suatu sesuai dengan kondisinya dan menempatkan sesuai tempatnya, maksudnya hendaklah seorang itu bijaksana dalam siri dakwahnya. Baik, dalam bab dakwah merupakan satu perkara yang besar. Memberi petunjuk kepada manusia merupakan satu amanah yang besar. Tetapi kita kena ketahui bahawa dua jalan akan berlaku, jalan petunjuk ataupun jalan kesesatan. Dua penyeru akan berlaku, penyeru kepada kebenaran atau penyeru kepada kemungkaran. Hanya ilmu yang tepat dan petunjuk Allah yang akan dapat membezanya. Ilmu yang tepat, kefahaman yang tepat akan membezakan antara hak dengan batil. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, wajib kita menuntut ilmu yang tepat. Rasulullah telah mengingatkan kepada kita golongan ini akan berpecah kepada 73 golongan. Satu je betul. Kenalkan satu ni, tak banyak. Yang 73 tu terlalu banyak, berbagai-bagai. Tapi bila kita kenal yang satu, maka secara tak langsung yang lain-lain tu akan kita kenal tak betul, tak betul, tak betul. Jika sesuatu perkara kita akan bertungkus lumus untuk menjadikan
yang terbaik. Kalau kita nak jadi cikgu yang terbaik, accountant yang terbaik, apa lagi kita nak bidang kita engineer yang terbaik, kita fokus kepada bidang tersebut. Seharusnya bila kita mengatakan kita seorang Muslim, maka kita hendaklah jadi sebagai Muslim yang terbaik. Kerana Muslim yang terbaik inilah yang paling penting. Bila dia memahami konsep untuk masuk syurga, maka dia akan fokus kepada amalan-amalan yang terbaik. Dan sudah tidak dinafikan amalan yang terbaik itu adalah akidah itu sendiri. Okey. Maka di sini Imam Nawawi mengetengahkan, hendaklah seorang itu bijaksana dalam dakwahnya. Maksudnya bila sebagai seorang Muslim dia menyeru kepada orang lain, maka ke arah mana dia nak tuju. Okay. Kerana ramai orang yang akan menyeru kepada Islam, tetapi Islam yang kita saksikan, berbagai-bagai Islam Syiah, kefahaman dia, Islam Yahanana, Islam apa lagi, ala mazhabi, ta'assub mazhabi, ataupun Islam mengikut akal fikiran, ataupun tak payah agama Islam terus. Itu satu cerita pula. Baik. Jadi semua menyeru. Semua cuba mendapatkan pengikut-pengikutnya. Okey. Tetapi penyeruan kita kena jelas dalam bab ini ke arah mana. Okey, kita bawa orang solat, habis solat dia nak buat apa? Okey, kita bawa orang berzikir, habis berzikir dia nak buat apa? Kita bawa orang berselawat, habis selawat buat apa? Okey. Dan kita bawa kepada akidah. Okey, lepas habis akidah memang ada kerja dia, ya, berbeza dengan acara-acara lain. Kenapa? Akidah tabiatnya siapa mengetahui dia akan bergerak. Akidah begitu. Dia tahu akidah, dia akan cuba menggerakkan. Itu konsep akidah. Baik. Di sini wad'u ila rabbik. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas, dan serulah mereka kepada jalan Tuhanmu. Yang mana jalan Tuhanmu ialah jalan mengenal pencipta kita dengan cara yang betul. Oleh kerana itu dikatakan seru kepada Tuhan kamu dengan cara yang betul, kepada Allah, dan makrifat mengenali Allah itu dengan cara yang betul. Bagaimana nak mengenali Allah? Boleh bagi pandangan? Ya, kita nak kenal Allah macam mana? Sifat 20. Nama-nama Allah, okey. Sifat-sifat Allah cantik, okey. Ada lagi? Okey. Sifat 20. Tak, sifat 20 tak? Seorang je kata tak, yang lain je. Ya, confused. Kita mengambil usul dalam bab ini seperti yang disebut dalam surah Al-Baqarah. Takkanlah Rasulullah tak belajar akidah yang betul. Takkanlah Rasulullah tak belajar tauhid yang betul. Ya, mustahil. Kerana Rasulullah itu diutuskan Allah, semua maklumat diberikan kepada dia dahulu. Tiba-tiba kita ingkar apa yang Rasulullah ajar. Di dalam surah Baqarah Allah menceritakan pada akhir juzuk yang pertama, ayat yang ke 137. Jumpa surah Baqarah juzuk awal, surah yang kedua, ayat 137. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk,
Dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam pemusuhan denganmu, maka Allah akan memelihara kamu dari mereka, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat ini merupakan usul di antara usul berakidah kita. Jika mereka itu beriman seperti mana kamu Muhammad dan sahabat-sahabat beriman, maka mereka mendapat petunjuk. Oleh kerana itu kita kena memiliki iman yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabat. Beriman kepada rukun iman yang 6 perkara. Bermulanya beriman kepada Allah mesti cara Rasulullah, tak boleh cara lain. Rasulullah pandai ke orang lain yang pandai? Mesti cara Rasulullah. Oleh kerana itu bila ada yang mengatakan kita beriman kepada Allah dengan sifat 20, merupakan satu penyelewengan dalam siri agama Islam. Sedangkan sifat 20 bila muncul? Dia tidak muncul pada zaman Rasulullah dan para sahabat. Habis Rasulullah dan sahabat beriman macam mana? Sampai ada satu ketika waktu saya permulaan nak menuntut ilmu ni, saya mendengar orang mengatakan siapa tak hafal sifat 20 tak sah solat. Siapa tak hafal sifat 20 tak boleh masuk syurga. Dahsyat. Dan saya teringat dalam lebih kurang tahun 88. Ini bukan politik punya cerita. Apabila Tuan Guru Nik Aziz waktu itu mengatakan sifat 20 tak wajib hafal, segelintir masyarakat pondok mengkafirkan dia. Di situ rupanya datang kita nak mengkaji. Bukan mengkaji sifat 20, tetapi mengkaji di mana usul bermulanya sifat 20. Subhanallah. Alhamdulillah waktu itu, itu yang penting tuan-tuan dan perempuan, jangan taksub. Kita buka minda kita untuk mempelajari, mencari kebenaran dan minta kepada Allah bagikan kebenaran, petunjuk. Jangan putus asa minta dalam petunjuk pada Allah. Allah akan bagi. Tak cepat lambat, dia akan bagi. Akhirnya bila saya mengkaji balik tentang tarikh kelahiran Abu Hasan Asy'ari, rupanya dia lahir jauh, bukan pada kurun zaman Rasulullah dan para sahabat tabi'in, sahabat khairun nasi qarni, bukan juga kurun tabi'in, dan bukan juga kurun tabi'in. Itu pasal siapa yang tahu, kalau orang kata Imam Syafi'i pun tak hafal sifat 20, memang betul. Habis takkan nak mengkafirkan Imam Syafi'i bagi orang-orang yang bermazhab Syafi'i. Habis apa dia anut? Kerana apa? Kewafatan Imam Syafi'i lama, lebih kurang 50 tahun baru Abu Hasan Asy'ari ni beranak. Abu Hasan Asy'ari beranak, diberanakkan. Dilahirkan. Baru. Bayangkan. Habis apa akidah mereka? Dah tentulah usul akidah mereka adalah Quran dan hadis sahaja. Masya-Allah datang. Usul itu ialah beriman kul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Maha Esa. Cukup. Terus beriman. Beriman dengan Quran, apa Allah katakan, terus yakin. Itulah tauhid yang sebenar. Jadi di sini amat penting seruan kita kepada tauhid yang betul-betul tauhid. Seruan kepada pencipta kita dengan cara yang betul. Okey. Kita tengok ayat yang berikutnya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Okey. Al-hikmah di sini ulama memberikan pandangan yang berkaitan dengan hikmah adalah sunnah Nabi ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bil hikmah dengan menggunakan sunnah Rasulullah SAW. Yang memang tidak nafikan siri dakwah yang terbaik adalah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana dakwah Rasulullah penuh dengan program yang ditetapkan. Kalau begini jadi begini. Allah teruskan tegurkan Muhammad dan beri petunjuk. Dan kita menyaksikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun di Mekah adalah akidah. Kita menyaksikan Rasulullah punya dakwah di Mekah tak ada bab solat, tak ada bab apa, puasa tak ada. Akidah. Lepas tu barulah masuk
perhubungan dengan Allah dari sudut solat qiyamul lail, ya, sebelum solat fardu diwajibkan. Kita tak akan menyaksikan zaman Makkiyah, ya, ayat-ayat Quran berkaitan dengan zakat, tak ada. Berkaitan dengan puasa, tak ada, ya. Tetapi bila sampai Madinah, ayat-ayat hukum hakam tu berlaku banyak di sana, menunjukkan penekanan akidah adalah satu perkara yang penting. Tuan-tuan dan perempuan, kalau kita tak kenal pencipta kita dengan cara yang betul, kita tak akan ikut dia. Tiba-tiba nak suruh orang pakai tudung, kamu terus kita mentang-mentang lah kita dah pakai, kan, cepat je. Itu pasal fokus kepada tudung adalah, maksudnya bukan itu caranya. Fokus kepada akidah dia, maksudnya fokus dengan cara betul, perlahan. Itu pun dakwah ni memerlukan teknik yang tertentu, ya, bukan main terus seru, oi pakai tudung, oi apa pakai seluar pendek, oi, kan, mampus kita, ya, letih lepas tu, oi keluar, disuruh keluar pula. Kita kena tengok keadaan orang Malaysia. Dakwah dia bermula dengan apa? Ajak makan. Orang Malaysia ni suka makan, jadi belanja dia makan, di situ akan bermula dakwah. Ya, kalau terus nak beli pakai tudung, tak akan jadi. Ya, belanja makan dulu, InsyaAllah akan berjaya. Pasal orang Malaysia suka makan. Tak percaya, pagi saja dah berapa banyak jenis sarapan. Kalau pergi kat Pakistan, apa dia makan? Prata, puri. Pergi sana prata, puri. Pergi sana puri, prata. Dia tukar macam tu je. Ya, cicah apa? Cicah teh. Datang orang Malaysia burger, kan, cicah telur. Datang lain sikit. Okay, nak menceritakan dua je pagi-pagi di Pakistan. Di Mesir baru ni pun begitu juga. Datang di Malaysia, nasi saja dah berapa? Nasi goreng, nasi apa? Nasi lemak, nasi dagang, nasi kerabu, nasi belauk, nasi... dah meleleh dia. Siapa tak makan? Kuih pula berbagai, okey. Tapi saya mengatakan memang dakwah orang Malaysia begitu kedua. Bagi je makan. Datang jemput je makan, insya-Allah. Tapi step by step lah. Ya, makan masa sikit. Baik. Kemudian Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolong kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Ya, kita tolong dalam kebajikan dan takwa. Semua amal baik perlu dilakukan begitu, tolong menolong. Dalam surah Ali Imran, Allah mengatakan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan. Apa dia? Menyeru kepada kebajikan. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Menyeru kepada perkara ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran. Itu dikatakan kebajikan. Okey. Jadi dalam ayat ini diketengahkan, dan banyak lagi ayat-ayat yang mana yang menyeru kepada melakukan kebaikan dan menunjuk kepada jalan yang terbaik. Jadi kita masuk hadis yang pertama. Wa an Ibn Mas'ud Uqbata ibn Amr al-Ansari al-Badariyin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, rawahu Muslim. Ibn Mas'ud, nama dia Uqbah ibn Amr al-Ansariyah. Al-Ansari, dia tak ada yah tu. Kalau Al-Ansariyah maka dia jadi perempuan. Al-Ansari. Al-Badri. Al-Badri apa dia? Maksud dia? Ahli Badar. Ya, Al-Badri ahli Badar. Jadi ahli Badar kita dah terangkan, mereka mempunyai kedudukan istimewa di sisi Rasulullah. Mereka ahli syura Rasulullah. Kerana apa? Kerana mereka di antara orang yang
yang pertama berhadapan dalam siri peperangan yang tidak dijangka. Dan oleh kerana itu mereka Allah ampunkan dosa yang telah lalu dan akan datang. Ini ahli Badar. Rasulullah bersabda, ya, dia berkata, Rasulullah bersabda, siapa saja yang mengajak atau menunjuk kepada kebaikan, maka ia mendapat pahala seperti pahala orang yang mengerjakan kebaikan itu. Okay? Dia tunjukkan kebaikan, maka dia dapat pahala seperti pahala orang yang melakukan kebaikan itu, tanpa, dalam riwayat yang lain, tanpa mengurang pahala orang tersebut. Dia tunjuk sikit je, misalan bersedekah, dia bersedekah ala kadar je RM10 misalan, ya. Tapi orang tu bersedekah RM1,000, maka dia dapat pahala orang yang bersedekah RM1,000 tu, kerana dia yang mukaddimahkan, sedangkan dia mula sikit je. Okey, begitu. Jadi hadis ini menjelaskan bahawa setiap manusia harus berilmu sehingga mengetahui mana kebaikan dan mana kemungkaran. Jalan untuk mengetahui itu semua adalah Al-Quran dan As-Sunnah sahaja, atau bisa jadi juga ijma' ulama' dan qiyas yang sahih. Kerana qiyas dan ijma' mengambil keputusan dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan orang ini menjadi orang yang pertama merintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Ya, jadi dengan arti kata lain, kita nak mengenal kebaikan dan keburukan melalui Quran dan Sunnah sahaja. Tak, kita takkan jumpa. Petunjuk semuanya ada pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita cari petunjuk tempat lain, takkan jumpa. Okay, nak mencari petunjuk, ke mana kita nak mencari petunjuk? Surat khabar. Ya, buka surat khabar. Ada ke petunjuk? Ada ustaz, tengok. Setengah surat khabar Melayu tu, pertama sekali kalam Allah, kan, ya, tulis sikit, ya, kalam Allah. Lepas tu buka muka surat sebelah, petunjuk waktu solat. Nampak tu ustaz, kan. Lepas tu adalah satu dua ustaz-ustaz tertentu, ya, minda ke apa ke bagi. Buka lagi, ada banyak cerita dah. Cerita petunjuk cara mengumpat. Buka lagi, ya, artis-artis, petunjuk mengikut cara artis. Buka akhir bola, tengok bawah bola nombor ekor. Tang mana petunjuk? Takkan jumpa. Kalau Quran tak menjadi petunjuk, maka kita takkan jumpa petunjuk pada tempat yang lain. Okey. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ajri man tabi'ahu wa la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a wa man da'a ila dhalalah kana alaihi minal ithim mithlu atham man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim syai'a. Rawahul Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah bersabda, siapa saja yang mengajak kepada kebaikan, maka ia memperolehi pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya tanpa dikurangi sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka ia mendapat dosa seperti dosa orang yang mengerja tanpa dikurangi sedikit pun. Okey. Jadi dalam hadis ini jelas menjadi dalil bahawa orang yang menyebabkan sesuatu seperti yang mengerjakan secara langsung dan orang yang mengajak kepada kebaikan itu menjadi sebab, maka baginya pahala seperti pahala orang melakukannya. Begitu juga dengan orang yang mengajak kepada kejelekan, baginya balasan dari orang yang mengikutnya. Okey, kita dah terangkan, dah kupas. Hadis ini jelas kepada kita, buat je baik, orang ikut, kita dapat pahala. Ya, kita kereta besar, ya, kita parking ikut suka hati kita, orang pun ikut. Kereta besar pun parking macam itu, alhamdulillah, dapat dosa. Kereta besar main buang sampah macam itu je, orang kereta kecil ini, orang besar pun macam itu, kita pun buang sampah, berdosa kita, kita dapat dosa. Kaedah dia. Ke tak berdosa buang sampah merata? Ya, dosa tak? Macam tak confident je jawab. Ya, alhamdulillah. Kau main kaki pergi buang sampah je kan. Jangan, ya, kena jaga adab. Oleh kerana itu, ya, terutamanya ibu-ibu dan bapa-bapa, kita berada di rumah kita, anak-anak menyaksikan perbuatan kita. Apa yang kita buat, dia rakam. Dia buat
selepas kematian kita misalan. Kalau baik, alhamdulillah. Kalau buruk, teruk kita. Apa yang kita didik? Ya, apa kita didik di rumah? Ya, macam orang dulu dia didik, ya, tak tahulah zaman tu zaman, ya, zaman tahun 70-an, 80-an, ya. Ada piano, organ di rumah kan. Kita didik anak kita. Tahu tak? Kalau dia berterusan dengan tu, kita yang berdosa. Melainkan kita istihar, aku dah bertaubat pada Allah, kamu tinggalkan. Ya, kalau kita teruskan juga, anak kita terus ke anak, anak terus ke anak. Alhamdulillah, benda tu bawa lah, ya, kita ke dalam kubur nanti. Pasal bila lelaki yang dibangunkan di akhirat kelak, dalam kisah satu hadis yang sahih, apabila lelaki ini dibangunkan, lalu Allah mengatakan, ini amalan kamu, ganjaran pahala kamu. Lalu dia mengatakan, ya Allah, aku bukan orang yang beramal begini. Dari mana datang pahala yang banyak ni? Lalu Allah mengatakan apa? Inilah kesan doa anak cucu kamu, ataupun amalan yang baik yang dilakukan anak cucu kamu. Anak cucu kita yang berderet-deret tu, ya, kalau kita buat pertama anak kita tak baik, generasi akan tak baik, habis kita. Melainkan kita bertaubat, ya. Oleh kerana tu kita ni sebenarnya boleh dikategorikan anak yang soleh. Ya, macam mana nak kategori anak yang soleh? Boleh bagi pandangan? Macam mana? Rasanya Ustaz tak soleh kami ni kan. Ya, lok-lak banyak. Okey. Bila kita mendoa mak kita yang dah meninggal, tok nenek kita yang meninggal, ciri-ciri anak yang soleh apa dia? Doa mak dia, ayah dia meninggal, yang telah pergi. Kita tak berdoa ke? Anak yang soleh. Itu di antara ciri. Jadi cantikkan diri kita lagi sebagai anak yang soleh untuk amalan-amalan yang seterusnya. Okey? Jadi mudah-mudahan Allah jadikan kita anak yang soleh betul. Ya. Walaupun kita ni dah bertaraf nenek. Ya. Dah taraf nenek, tok wan, tok ki, kan? Mana ada nak kategori anak yang soleh? Tak. Masih lagi kategori anak yang soleh kalau kita mendoakan mak kita, tok wan, tok ki kita yang dalam kubur tu. Ya, masih lagi dikategorikan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan ya kesan daripada kita belajar agama. Baik. Wa an Abil Abbas Sahla ibn Sa'd as-Sa'idi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaum al-Khaybar la'utiyanna rayah ghadan rajulun yaftahu Allah ala yadayhi yuhibbu Allah wa rasulahu ويحب الله ويحبه الله ورسوله فبات الناس يذكرون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجون أن يعطاها فقال أين علي أبي طالب فقيل يا رسول الله هو يشكي عينيه قال فأرسلوا إليه فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال علي يا رسول الله أقاتلهم حتى يكون مثلنا فقال انقذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يحب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم متفق عليه قوله يدوكون أي يخوضون ويتحدثون وقوله رسلك بكسر الراء وبفتحها لغتان وكسرها أفصح. Dari Abu Abbas Sahlu ibnu Sa'ad as-Sa'di berkata, ketika perang Khaybar Rasulullah bersabda, esok akan kuserahkan panji ini kepada seorang yang melalui tangannya Allah akan memberikan kemenangan. Ia mencintai Allah dan Rasulnya, serta Allah dan Rasulnya pun mencintainya.
Maka semalaman orang ramai membicarakannya, siapakah gerangan di antara mereka yang akan diserahkan panji tersebut. Okey. Dalam hadis yang agak panjang ini menceritakan pada hari Yaumul Khaybar. Khaybar adalah peperangan antara Rasulullah dengan kaum Yahudi. Kerana apa? Kerana mereka telah mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Khaybar adalah satu kota yang besar. Yang mana kita tahu bila sebut kota, macam kita tengok cerita-cerita Rom klasik tu. Ya, ada tengok kan? Janganlah kata tak ada, warak pula dah. Ya, ustaz pun tengok. Ya, benda dulu-dulu kan, tengok cerita macam cerita Rom tu, bila dia sebut kota tu, ya, dalam tu boleh bercucuk tanam, boleh apa semua boleh. Maksudnya kalau dia tak buka kota tu, mereka boleh hidup, ya, bergenerasi boleh hidup. Tu. Jadi kota Khaybar, bila disebutkan kota Khaybar, kita tergambar dalam tu banyak acara, banyak perkara. Mereka boleh hidup. Pasal dulu dinamakan kota Madinah. Ya, sebenarnya ada kota yang mengelilingi. Kota Mekah ada kota yang mengelilingi. Tapi bila dah masuk kemodenan ini, kota dah tak ada dah. Tinggal kota tu jadi museum sahaja. Baik. Kerana ia merupakan pertahanan yang besar. Oleh kerana tu, bila Rasulullah SAW mengatakan, ya, sesungguhnya esok akan kuserahkan panji ini kepada seseorang yang melalui tangannya Allah memberikan kemenangan. Dan ia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintai dia. Ini kalimah yang penting, ya. Semua orang bercita-cita. Umar pun mengatakan, dalam riwayat yang lain, Umar mengatakan, tak pernah aku mencita-citakan imarah, ya, kedudukan yang tinggi, melainkan dalam perkara ini. Disebabkan apa dia? Pertama, Allah akan buka kota Khaybar. Yahudi yang keras kepala tu, yang mana kota tu yang dibuat macam sekarang ni, ya, dia buat macam tembok besar Berlin, ya, begitulah kedudukannya, boleh tumbang kerajaan Yahudi. Jadi satu benda yang penghormatan yang tinggi. Yang kedua pula, dia mencintai Allah dan Rasul, keikhlasan yang menunjukkan pada dia, Rasulullah mengiktirafkan bahawa betul dia cinta Allah dan Rasul. Bukan macam kita cinta Allah dan Rasul juga. Ustaz, kami cinta sampai ya anak-anak tu tak nampak tangan kami goncang hebat tu. Ya, macam apa? Macam apa cerita tu lah kan. Hebat. Tapi tu dia, ajaran agama ditinggalkan. Pergi memuja tok guru. Penipu cinta kepada Allah dan Rasul. Ustaz, kami ni berselawat sallallahu ala Muhammad, siap dengan panji ustaz apa? Banner, ha. Habis campur lelaki perempuan waktu tu. Allah masuk waktu solat, tunggulah kejap kan. Tak habis penat kita selawat tadi. Habis cinta Allah dan Rasul kita. Lain. Tu pasal saya mengatakan, kita mengatakan cinta pada Rasulullah, para sahabat membuktikan kecintaannya, tapi tak macam kita. Ya, kita banyak menipu dalam konsep mencintai Rasulullah. Cukup kita lari daripada agama yang sebenar, dah membuktikan kita mengkhianati, bukan mencintai. Okey? Jadi, yang kedua pula, Allah dan Rasul mencintai dia. Lagi benda yang paling besar, bila Allah dan Rasul cinta, dah tak ada apa arti dunia ni. Ya, ni nikmat yang paling besar bila dia iktirafkan Allah dan Rasul cintai dia. Bila Allah dah reda, Allah dah cinta, dalam hadis yang lain, dia akan masuk syurga tanpa hisap. Subhanallah. Begini kedudukannya, lelaki yang agung ni. Oleh kerana itu semua berlumba-lumba, untuk mendapatkan siapakah orangnya. Jadi semua waktu tu datang awal. Ya, macam kita lah, kadang-kadang ada apa sale kan, datang awal. Ya. Jadi yang ni pun datang awal. Masing-masing duduk dalam masjid tu, Umar mengatakan, aku ketengahkan badanku sikit, ke depan sikit. Kok Rasulullah tak nampak mana Umar kan. Jadi aku ke depan sikit dengan harapan aku dapat. Nampak tak? Bersungguh-sungguh mereka nakkan, ya, dapat. Ya, subhanallah. Boleh gambarkan ya? Pasal gambar bila sebut sale tu nampaklah sikit. Ataupun macam ada, saya tengok satu McDonald ke apa, dia ada anak patung dia tu waktu tu, berbaris orang. Berbaris. Dia nak dapatkan.
Kita pun hairan, la ilaha illallah, benda macam itu berebut. Okey, baik. Maka keesokan harinya Rasulullah bersabda, bila dah kumpul semua dah excited, ya, masing-masing mengharapkan. Tapi ialah, nampak tak tuan-tuan dan perempuan, kalau rezeki dia tak ke mana pergi. Ya, kalau rezeki kita menyorok, kita tak dapat macam mana pun, berakhir insya-Allah dapat kalau telah ditetapkan. Ya. Setelah kita berusaha tak dapat. Okey, ada rezeki insya-Allah dapat. Jangan berputus asa. Kita menyaksikan Ali tak datang. Lalu Rasulullah bertanya, di manakah Ali bin Abi Talib? Takut Ali lain pula kan, Ali Albab ke kan? Tak ada. Ali bin Abi Talib disebutkan nama penuhnya. Seorang menjawab, wahai Rasulullah, dia sakit mata. Ya, jadi dia tak datang, dia sakit mata. Okey, kalau kita sakit mata pun jangan datang. Ya, takut berjangkit. Okey. Tapi sakit mata tengok kategori. Kalau tengah macam ni sakit mata tu, tu kira nak bantai, bukan nak ubat. Dia ngantuk dalam kelas. Okey. Baik, ni sakit mata. Kemudian Rasulullah kata, panggillah ia kemari. Setelah dihadapkan kepada Rasulullah, lalu dia meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Okey, meludahi kedua matanya, dan kita kena faham tubuh badan Rasulullah adalah barakah. Ada keberkatan pada tubuh badan Rasulullah. Bukan Tok Guru Ya Habib, Ya Maulana, Ya Hanana tu, ataupun Ya Syiah tu. Kita menyaksikan dalam klip video tu, Syiah tu, orang nak semua berkat, dia ambil berkat Elio dia. Auzubillah. Jangan tertipu, tuan-tuan dan perempuan, jangan tertipu dalam bab ini. Keberkatan mesti ada dalil. Saya halang keras-keras bila orang datang, pergi salam ustaz, ambil berkat. Tak ada keberkatan pada ustaz. Kalau kita mulakan itu, dia datang fitnah yang menyebabkan syirik. Ya, itu yang jadi cium kaki Tok Guru dapat berkat, habis. Ya. Pergi peluk orang balik Mekah tu, berkat Mekah tu ada lah. Daripada dia peluk orang tu, ambil air zam-zam orang tu pergi minum, dah tentu ada berkat. Ya, dak kalau dia tak ada niat berkat, tak apa, peluklah orang balik kan. Janganlah macam tu. Tapi kalau niat nak berkat tu ada masalah. Itu je. Kalau peluk tu tak apa, bahkan dia suka kita peluk dia. Tapi kalau kata nak berkat tu ada masalah. Kerana kita memerlukan dalil. Keberkatan mesti ada dalil. Dia bukan main syok kita je. Ya, saya amat berhati-hati dalam bab ini bila orang-orang yang fanatik pada Tok Guru dan Tok Guru mempergunakan kalimah berkat. Ya, habis. Jadi Rasulullah meludahkan kedua matanya. Ini khas untuk Rasulullah. Ya, dia meludahkan, dia merupakan ubat. Ya, ubat. Tetapi kalau kita meludahkan, takut lepas ni kena buat operate lain pula. Okey. Beliau bersabda, okey, lepas tu panggillah dia kemari. Setelah dihadapkan kepadanya, Rasulullah meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Dan lalu sembuhlah penyakit itu, seakan-akan ia tidak pernah sakit mata. Ya, mana tadi dalam bahasa Arab? Okey, seakan-akan dia tidak pernah sakit mata. Kemudian ia diberikan panji. Kita tahu kan panji? Ya, panji, tahu panji? Biasanya panji ini digunakan dalam peperangan. Ya, bendera lain, panji lain. Panji ini adalah satu lambang kekuatan. Kalau kita berada dalam peperangan, diangkat panji itu menunjukkan kita masih mampu untuk berdiri. Kalau tak salah dalam perang mana tu, perang Mu'tah kalau tak salah, yang mana 3 sahabat Nabi yang bertukar-tukar memegang panji, dibunuh. Ya, pegang dalam kisah Zaid Ibn Haris, lagi siapa? Dah terlupa dah. Ja'far Ibn Abi Talib. Lepas tu yang ketiga, dah lupa dah. Bila dia pegang panji yang pertama tu, kan, kita tahu kisah Ja'far yang pertama pegang. Bila pegang tu, peperangan berlaku dahsyat. Datang orang pancung, potong tangan dia, kan, dia sambar dengan tangan kiri dia.
Kerana panji tak boleh jatuh. Jatuh melambangkan jatuhlah kekuatan tentera tu. Diangkat lagi tinggi. Bila angkat lagi tinggi, maka orang datang, potong tangan dia. Pum. Bayangkan, 2 tangan dah tak ada. Dia peluk kan. Dia peluk, pegang lagi, berdiri peluk. Akhirnya ditikam dari belakang. Itu yang rebah tu. Itu yang Rasulullah kata, aku melihat Ja'far sedang terbang dengan sayapnya di syurga. Masya Allah kan. Bangun sahabat Nabi Zaid ya, Ibn Harith. Tak ingat dah. Ustaz pun dah tua, tak ingat mereka. Pegang, pum, kena tikam. Rebah, elok nak rebah. Datang lagi seorang sahabat, pegang, zoom. Ya, diri tegak. Lepas tu, dalam itu Rasulullah tengah bercakap tu, dalam berceramah dengan para sahabat. Dia menceritakan apa yang sedang berlaku, seolah-olah dinampakkan. Lalu ditikam orang yang ketiga tu, rebah. Maka muncullah pedang di antara pedang Allah. Ya, saif min saifillah. Siapa dia? Khalid ibn Walid. Terus tangkap Khalid ibn Walid. Seorang sahabat tangkap lalu mengarahkan, ya Khalid, kamu jadi amir sekarang. Semenjak kejadian itulah Khalid menjadi amir. Ya. Tapi dia buat perancangan yang lain. Bila dah nampak keadaan begitu, dia buat perancangan mengundurkan tentera bukan kerana takut, tetapi kerana buat satu perancangan yang lain. Kenapa? Perang nampak tak seimbang waktu tu. Lalu dia membuat satu perkara yang mana dia arahkan semua orang buatkan debu pasir tu, seolah-olah naik asap daripada jauh. Lalu tentera Rom menyangka tentera Islam sedang datang bantuan dari belakang. Itu yang jadi mereka berundur tu. Jadi Khalid bin Walid menggunakan taktik dalam peperangan. Siapa yang baca sejarah Khalid bin Walid, dia akan melihat hebat Khalid bin Walid di antara orang yang hebat dalam peperangan. Jatuhnya dalam perang Uhud, Rasulullah yang sampai kena tercucuk tu kan. Ya, hampir kalah tentera Islam dikategorikan begitu disebabkan perancangan Khalid bin Walid. Dahsyat. Ya. Dan dalam peperangan sehingga kan mereka mengatakan, Umar mendengar orang mengatakan, alah kalau Khalid bin Walid jadi ketua perang, menang. Tak ada serah pada Allah dah. Tengok ayat macam mana. Terus Umar menulis kepada Khalid bin Walid, kamu diletakkan jawatan. Dalam peperangan ni orang sampai kepada surat kepada Khalid bin Walid, wahai Khalid bin Walid, kamu diletakkan jawatan, serah kepada orang lain yang disebutkan nama. Khalid bin Walid kata, simpan surat ni, bagi tahu kepada orang yang dikatakan itu dia sebagai ketua. Lawan perang macam ketua perang juga. Kalau kita letak jawatan pengerusi masjid, alamak, baru pengerusi masjid, apa berlaku? Saya nak cerita ni, pengalaman orang mencerita. Ya, waktu tu saya ada dekat majlis orang tu. Ya, ustaz tahu tak? Orang Selangor punya cerita ni. Pengerusi masjid ditukarkan, ya, pelantikan baru kan. Pengerusi, setiausaha dan bendahari, 3 ni dah bukan orang lama. Diarahkan letak jawatan. Sebelum meletakkan jawatan, harta surau difaraidkan kepada 3 orang. Duit surau difaraidkan pada 3 orang ni. Baik ke tidak? Itu itu belum lagi yang tu imam seorang tu terus tak semayang dah kat masjid. Dah tiap-tiap hari masjid. Bila letak jawatan terus tak jadi imam dah. Kalau tak jadi imam jadi makmum, alhamdulillah. Ni tak jadi makmum dah. Dah jadi orang perempuan semayang kat rumah. Ya. Ini bezanya para sahabat, ya. Bila diletakkan jawatan sikit pun dia tak berkesan pada dia. Yang penting aku berjuang bukan kerana jawatan, aku berjuang kerana Allah. Itu dia. Tapi Khalid bin Walid kesudahannya mati di mana? Atas katil, ya. Subhanallah. Okey, kita habiskan sikit lagi. Jadi panji begitu kedudukannya tinggi. Kemudian diberikan panji kepada Ali. Lalu Ali bertanya, wahai Rasulullah, apakah saya harus memerangi mereka sampai bersaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah? Beliau menjawab, laksanakanlah dengan tenang sehingga kamu sampai di daerah mereka. Yang pertama, lalu ajaklah mereka masuk Islam dan beritahu kepada mereka tentang hak Allah Ta'ala yang harus mereka laksanakan. Itu dia tujuan kita
ya, terhadap musuh-musuh ni, yang pertama kita seru kepada Islam. Bukan nak main perang je, bum bukan. Tak. Itu salah faham pada masyarakat kita yang terlampau sangat gairah nak berperang. Yang muncul golongan Khawarij seperti Islamic State yang mereka buat tu. Khawarij pemikiran mereka. Rasulullah tak mulakan dengan perang. Mula dengan penyeruan. Kerana perang itu adalah jalan yang terakhir. Yang pertama sekali ialah seru kepada Islam ataupun mengikut apa yang diarahkan. Jadi di sini dikatakan, ajaklah masuk agama Islam dan beritahu kepada mereka tentang hak Allah Ta'ala yang harus mereka laksanakan. Demi Allah, seandainya Allah memberi petunjuk disebabkan ajakanmu itu lebih baik bagimu. Okey, di sini dikatakan, dia tak jelaskan ya dalam buku ni. Dia kata, demi Allah, seandainya Allah memberi petunjuk kepada seorang lelaki, ya, hilang kat situ. Okey, ataupun jika Allah memberi petunjuk seorang lelaki disebabkan ajakanmu. Ya, di sini bika rojulan wahidan, ditinggalkan tu. Nah, seorang lelaki disebabkan ajakanmu, itu lebih baik bagimu dari memperolehi rampasan perang ternak-ternak yang paling bagus. Yang dikatakan humrun na'am ni ialah unta merah, yang dikatakan unta yang terbaik pada zaman Rasulullah, ya, ataupun harta yang lebih bagus. Maksudnya Allah bagi petunjuk kepada kamu seorang lelaki disebabkan kamu berdakwah, maka lebih baik daripada harta yang sebaik-baik pada zaman tu. Ya, kalau zaman kita apa dia? Harta sebaik, tak tahulah apa harta baik. Masing-masing punya selera harta. Mungkin BMW, mungkin Merc, kan? Ataupun okey. Jadi kalimah petunjuk di sini, ya, hadis ni, bahawa diberikan petunjuk melalui seorang lelaki, kerana lelaki ini akan buat baik. Segala amalan lelaki itu, pasal bila orang convertkan dia, ya, kita dakwah dia sampai masuk Islam, segala amalan dia masuk Islam tu, ya, sampai dia mati, haji dia, puasa dia, solat dia, sedekah dia, kita dapat point. Semua full. Itu pasal saya agak tertarik dengan kisah. Kalau kita belajar sejarah, kisah apa dia? Siapa ke nama? Yang ni. Allah dah lupa dah macam mana ustaz ni. Para Mesuara. Amboi, kan. Islamnya penduduk bumi Malaysia ini, dalam kisah permulaan pedagang-pedagang tu, kan. Pedagang-pedagang yang dikatakan dari India dan dari Yaman tu menyeru para Mesuara. Saya tak tahu dia ke masuk Islam atau anak dia. Ya. Akhirnya masuk Islam. Ya, dia masuk Islam. Ya. Yang bertukar nama Muzaffar Shah. Tapi bila tengok nama tu, saya kata banyak pedagang dari India. Kan, pasal nama tu Muzaffar Shah. Ya, Muzaffar Shah, Mansur Shah, macam Azlan Shah kan nama tu. Lepas tu Shah Rohan, Aman Shah, kan, Shah semua ni dari India. Jadi pedagang dari India. Bayangkan dia masuk Islam, penduduk Melaka masuk Islam, dan akhirnya dia buat satu kekuatan tentera yang dinamakan Kerajaan Islam Kesultanan Melayu Melaka tu, yang menyebabkan Indonesia masuk Islam, selatan Thailand masuk Islam, selatan Filipin masuk Islam, dan kita rakyat Malaysia semua jadi Islam. Tahu tak berapa banyak dia dapat pahala? Ya Allah, kalau berjuta orang masuk Islam, setiap seorang tu dia dapat pahala. Masya Allah. Kita lah, cuma kita yang cari macam mana kita nak menambahkan pahala kita, ya. Okey, jadi insya-Allah dalam bab ini, maka kita berlumba-lumba lah untuk melakukan amal terbaik. Hadis ini mengandungi beberapa faedah, di antaranya sebagai salah satu bukti dari berbagai bukti dan keagungan Nabi, iaitu ketika beliau meludah kedua mata Ali sehingga ia sembuh dan seolah-olah belum pernah sakit. Ini menunjukkan mukjizat Rasulullah satu. Dan agak tertarik dalam hadis ni, Syiah mensahihkan hadis ni. Sebab apa?
ada nyali dalam tu. Hadis ni dia terima, yang lain dia tak nak terima. Ya. Selain itu, keagungan Nabi yang lain adalah sabdanya, Allah akan memberikan kemenangan melalui tangannya. Dan itu menjadi bukti nyata bahawa Allah memberikan kemenangan melalui tangannya. Faedah ianya adalah hendaklah membawa bendera simbol dalam jihad. Hendaknya setiap kaum memiliki bendera dan manusia bebas memiliki kebaikan dan saling berlomba-lomba padanya, dan bahawa seorang manusia diberikan sesuatu yang terkadang tidak ia kira sebelumnya, yang merupakan kurniaan Allah yang diberi kepada siapa yang dikehendaki. Okey, jadi menunjukkan kepada kita dalam bab ini kerja dakwah perlu diteruskan dan kita banyak tawakal kepada Allah. Kalau Allah nak bagi satu rezeki itu, janganlah kita takut ianya akan dapat. Walaupun apa yang kita lakukan, kalau Allah tak bagi, kita tak dapat. Okey, ada apa soalan? Kita stop kat sini.